dikurniakan Allah kekuatan dan kesempatan untuk mendapat syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Yang melihatkan pihak penganjur, ustaz, teh dan seluruh komiti, dan paling utama ialah puan-puan jemaah sekalian yang sudah bercuti lama lah juga, betul ya. Mudah-mudahan percutian yang dilakukan akan membuat kita ruang bermuhasabah diri, dan hari ini kita ditemukan semula dalam tahun baru. Okey, jadi sebab itu mi bawa tajuknya berdamai dengan masa silam. Kalau kita bercakap tentang masa silam, dalam kepala kita ada apa kalau sebut masa silam? Gembira ke, sedih ke, duka ke apa? Jadi maknanya kita nak melihat, kita nak memuhasabah diri sebenarnya untuk melihat apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu, dan adakah kita masih ditakuk lama ataupun kita sudah berubah menjadi lebih baik daripada yang lalu-lalu, baik daripada yang sudah-sudah. Sebab itu kita katakan, kalau kita sudah pernah bersyukur, sudah benarkah syukur kita itu? Kalau kita sudah pernah berterima kasih, sudah cukup ikhlaskah terima kasih kita? Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Sebagai wanita, kita dianugerahkan kekuatan emosi, betul? Yang menyebabkan kita boleh menangis dan boleh ketawa. Jadi kekuatan yang kita nak angkat hari ini, kita nak melihat, kalau disebut masa silam yang kita gambarkan, masa silam yang macam mana? Agak-agak lah. Masa silam yang menyedihkan lagi, yang mengembirakan lagi. Kalau kita kata tajuknya berdamai dengan masa silam, maksudnya kita nak berdamai dengan masa silam yang bahagia ke masa silam yang menderita? Oh, bahagialah nak berdamai, betul? Kalau kita melihat dari segi bahasa, kalau kita nak berdamai, kita tak nak lagi pegang dia, kita tak nak lagi usik dia, tak nak lagi ingat benda-benda itu. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab itu kalau kita melihat buku yang tulis oleh pengarang terkenal La Tahzan, betul? Dr. Aidit Al-Qarni ini, dia sangat gembira merawat hati-hati wanita. Jangan bersedih, cerita satu buku sedih je, betul? Kerana itu khusus untuk wanita yang paling banyak. Kerana yang banyak sedih siapa? Wanita. 70% kekuatan wanita adalah dari emosi, dari perasaan. Jadi mukanya kenyuk-kenyuk dalam masa 1 minit boleh jadi macam-macam, betul? Sukanya tak sedar diri, sedihnya tak sedar diri juga pun masalah juga. Maka kita diberi warna oleh Allah. Kenapa kita dilahirkan? Kerana kita nak memberikan macam-macam warna pada kehidupan, betul? Sebab itu di tangan wanita itulah menentukan masa depan. Sebab itu dipesan Rasulullah, kalau kamu ingin melihat apa terjadi di masa akan datang, bagaimana generasi akan datang, lihatlah wanita masa ini. Kalau wanita masih ini masih concang-concang, maknanya generasi kita esok apa? Concang-concang jugalah. Maka maknanya pengaruh kita sebagai wanita sangat besar dalam menentukan masa depan. Sebab itu matlamat ataupun yang kita kata muhasabah diri yang kita nak buat, yang kita nak angkat, okay? Kita harus benar-benar kuat. Kalau sebenarnya perasaan mana yang paling kita banyak simpan dalam hidup? Perasaan mana? Senang ke, bahagia ke, sudah ke? Oh, campur-campur. Kita paling senang, ini nak ikut dari segi psikologi lah. Kita paling senang melupakan yang mana? Oi, kalau dapat melupakan yang sedih, bahagia. Betul? Kita selalu melupakan yang senang, tapi ingat yang sedih. Walaupun Nabi kata Allah bagi ujian itu sebesar kuku, tapi Allah bagi nikmat itu sebesar lautan. Yang mana yang kita pegang? Mana yang kita ingat? Kawan baik yang paling banyak kita ingat apa? Meragamnya. Ya Allah, tak sangka dia dulu, kami dulu kawan baik. No. Tapi tiba-tiba dengan satu kesalahan, maka memang kalau para ulama kata wanita memang senang mengingat yang buruk.
Sebab itu dia susah memaafkan. Betul atau tidak? Kau dah kuliah bertahun-tahun ni susah juga ke memaafkan? Kau tengok muka tu memang ada lagi lah bakat susah memaafkan. Apa tandanya? Mukanya tak lapang. Lapang maknanya apa? Free. Macam keluar tandas. Okay, kalau keluar tandas tengok muka macam mana? Kecuali orang sebelik lah kot. Kalau dia normal-normal, keluar daripada tandas rasa bahagia. Itulah muka ikhlas. Jadi kita nak kata orang yang paling banyak menyimpan perasaan tidak gembira, mukanya susah nak senyum, susah nak ceria, susah nak memaafkan. Makanya sebab itu pengarang ini menulis satu buku besar untuk melihat mengapa orang perempuan banyak menyimpan yang tidak gembira. Kebaikan suaminya ada 4 lori, satu masalah je. Betul? Doktor dia ada girlfriend doktor. Hilang semua yang baik. Ingatnya mana? Satu je. Sama ke wanita dalam dewan ini? Tidak kan? Oh, dah boleh sabar, dah boleh syukur. Betul? Maka kita nak melihat mengapa kita harus berdamai dengan masa silam. Kalau dulu kita pendendam, berapa orang pendendam lagi sekarang? Berapa orang lagi nak balas dendam? Sakit hati, tahu tak? I can forget but cannot forgive. Saya boleh melupakan tapi tak boleh memaafkan. Salah ke betul? Salah. Kita harus mampu memaafkan dan melupakan. Tapi berapa orang boleh buat secara amali? Boleh cakap tapi nak buat sakit. Tak boleh. Saya tengok muka dia teringat balik. Tengok anak dia pun teringat. Ya Rabbi, kan? Maka episod-episod hidup yang nak dilupakan sangatlah sulit. Maka kita nak belajar balik menyemak. Sudahkah aku jadi orang pemurah? Sudahkah aku jadi orang pemaaf? Sudahkah aku jadi orang yang paling sabar? Maka kita katakan, Allah kata apa? Untuk kamu jadi hebat menempah syurga, pasti 2 istilah besar ini disimpan. Pertama sabar, kedua syukur. Ini kekuatan. Kalau kita kata muhasabah diri, menyimpan, atau kita kata berdamai masa silam, saya tak nak lagi simpan kisah sedih masa lalu. Apa sebab tak boleh simpan kisah sedih? Kerana dia meragut semua kebahagiaan masa depan. Kita sudah tak sempat berfikir tentang masa depan kerana tenggelam dalam kesedihan, membunuh semangat, membuang masa, melupuskan tekad. Tapi pengalaman dalam sebulan ni, Januari ni, ya Allah, beberapa kes, kalau kita kata kes tak normal ataupun kes murung, sekarang sudah mula melanda anak muda. Melanda anak muda yang habis sekolah tak nak kerja. Kita nak pergi manjat gunung, manjat bukit, makan segala, duduk tidur kat laut, tidur kat pantai, tidur kat mana-mana. Dengan mak ayah sudah tidak penting. Ada ibu parents nangis-nangis datang, doktor, anak saya tidur atas rumput je katanya, dan tak balik-balik. Hujung minggu kalau hari Jumaat dia kerja shift, Sabtu Ahad tak nampak hidung, baliknya pukul 4 pagi. Kerana di rumah tidak ada lagi yang membantu menarik dan membuat anak balik. Ini bukan salah mak tadi, tapi mungkin juga salah kalau kita cari salahnya. Rumah tidak lagi menjadi daya tarik untuk anak muda duduk. Kalau dia cuti, kalau dia vacation, kalau dia apa-apa. Ya, itu satu. Kedua, murung. Anak kita yang kahwin sebelum 5 tahun ke bawah. Maknanya tahun 1, tahun 2, tahun 3. 3 tahun ketiga pertama, kahwin kedua, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima. Ini zon-zon perkahwinan yang sangat celaru. Ada 2 kes sudah berkahwin. Ini sebagai makluman dan juga sebagai perhatian. Sebab mak-mak mentua tu perhati sikit muka menantu macam mana. Jadi hantu ke jadi ratu? Betul? Dia menyenangkan kita ke menyusahkan kita? Susah bukan badannya, susah hatinya.
Dia balik kita senang hati ke tidak? Dia telefon kita senang hati ke tidak? Apa dia buat kita senang hati ke tidak? Kerana apa yang dibuat dengan senang hati pasti menyenangkan hati orang lain. Kalau dia buat tak senang hati, kita jadi tak senang. Macam masak tak seronok. Masaklah macam mana pun dia tak akan sedap. Kerana dia tidak masak dengan gembira. Dua kes, satu kes nak gantung diri. Satu kes kelar-kelar. Satu kes nak terkejut. Okay, dia tak nak datang kaunseling tapi maknya nak datang buat tarikh, buat temu janji. Patut datang hari Ahad tapi hari Jumaat dia sudah mula nak terjun tingkat pejabat. Nak bunuh diri. Dan sudah buat 2 percubaan gantung diri di rumah. Okay. Umi cerita ni untuk kita ambil perhatian. Bukan saja nak jual lelong cerita dok. Okay. Sebab kalau dah mula rasa nak bunuh diri, nak mati lebih baik. Mati je, rasa macam nak mati susah. Bila ini yang diangkat selalu bermakna dia sudah mula merasakan penyelesaian pada masalah dia ialah dengan kematian. Jadi sebab itu dia berazam kelar-kelar semua nadi-nadinya. Okay. Dan itu bila Mi kata maknya dia minta buat temu janji nak bawa tapi tak sempat. Saya kata kalau sudah sampai nak terjun tingkap, itu tugasnya doktor. Tugasnya ubat pelali. Tugasnya hospital. Tugasnya psikiatrik. Tak laku dengan kaunseling sudah. Sebab dia sudah maksimum. Murungnya sudah maksimum. Tanda murung tak bercakap. Semalam dapat 1 kes lagi. Doktor, anak saya mula menyepi. Dia pergi Bali. Balik dari Bali tak nak bercakap. Tak nak bercakap, tak nak bersembang, kurung diri. Ini pasal siapa yang nak melancong ke Bali. Tadi rancangan ke mana melancong tadi tu? Dengar macam, ke Langkawi. Okey lah tu. Oh, buat. Oh, Port Dickson. Kau tak boleh berenang, rugi pergi Port Dickson. Okay. Apa yang menarik di Port Dickson? Masjid. Oh hebat. Tahniahlah berdakwah dari masjid ke masjid. Jangan ada tiang masjid je sudah. Okay. Artinya kita kena bersedia. Apa bentuk hadiah, apa bentuk dakwahnya, apa yang nak disembangkan, apa yang nak ditinggalkan, apa yang nak dirakam. Itu kekuatan. Supaya yang pergi, yang menunggu berbahagia, yang datang pun bahagia. Bukan sekadar nak naik bas. Kami dah lama tak naik bas. Ini macam kanak-kanak. Cucu kita kan tak dapat naik bas. Dapat naik bas sekolah taska buat rombongan. Tak tidur malam dia. Besok nak naik bas. Ya Allah. Jadi kita macam tu ke tak? Tidak kot. Okay. Artinya kita nak belajar untuk merasa bahawa berdakwah ini satu perkara yang sangat membahagiakan. Jadi dalam basnya banyaklah zikir, banyaklah nasyid, banyaklah surah, banyaklah sirah. Paling sikit kisah-kisah. Gili-gili seorang, kamu nak cerita apa, kamu cerita apa sampai ke Port Dickson. Boleh ke tak boleh? Okey, kamu nak hadis apa, Bukhari, Muslim, ni. Boleh ke tidak? Jangan kosong-kosong. Minta maaf terdengar dari luar berapa ringgit katanya. Oh, ini nak berjalan lagi ni. Artinya bila sebut kamu nak berjalan untuk dakwah, kamu bersedia untuk apa? Ada dakwah tak? Saya bawa kacang rebus ya. Bagi 1 bas kacang rebus, dah tidur pula. Dah kenyang makan kacang. Okay, ada yang siap makannya, dia siap ilmunya. Yang penting kamu bawa apa? Okay, sebab itu paling sikit 1 hadis 1 orang. Kalau 40 orang dalam bas, ada 40 hadis yang dibacakan dalam bas. Boleh buat ke tak? Mikrofonnya kena siap. Tak dengar penat pula, betul? Ataupun kisah Rasulullah, ambillah kisah sahabat, kisah isteri, kisah siapa-siapa, kisah peperangan dan sebagainya. Kena rancang. Kalau tidak dia tak ada modal banyak. Okay, sebab itu kalau naik bas ujungnya tidur. Jadi kalau saya bawa jemaah, kita ambil 1/2 jam yang pertama tu. Lepas itu minta ampun dah. Contoh, maka kekuatannya nak diangkat. Berbahagialah berjalan kerana kita sedang menelusi bumi Allah. Kita tahu bumi mana yang berkah, dan bumi itu sedang menanda di mana kita sujud. Bila kamu sujud di mana-mana masjid, maka tempat kamu sujud akan mempertahankan kamu. Dia pernah datang sini. Tapi kalau datang je bersembang, tak payah.
datangnya zikir, datangnya munajat, datangnya solat sunat, datangnya itu kekuatan yang nak diangkat. Minta maaf terlihat jauh pula dah. Apakah cerita berjalan tadi ni? Okay, ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun supaya setiap usaha, setiap saat umur yang masih tersisa, umur kita yang tersisa, artinya banyak ke sikit? Sikit. Dia muda ke, dia tua ke, dia pencen ke tak pencen, umurnya makin sikit, susut, angkanya makin besar. Mana dia makin kurang, makin kecil lah pula dia kan? Angkanya masih makin besar, tempohnya makin sikit. Jadi tolong ingatkan, kita tak tahu entah ini hari terakhir kita naik bas. Sebab ada orang mati dalam bas. Mati terus. Ingat ke saja, bukan nak nakut-nakut. Bas kami aircon, bas tua. Tak kisahlah apa benda pun. Okay, jadi kekuatan yang kita nak angkat, kita kata bila kita cakap tentang berdamai dengan masa silam, kalau pernah ada permusuhan. Siapa pernah ada musuh? Siapa pernah luka? Siapa pernah bergaduh? Dah maaf ke belum? Dah salam ke belum? Apa tanda kita dah maafkan? Berdoa untuk dia, masukkan nama dia dalam doa kita. Kerana doa paling mahal untuk seorang sahabat bukan di depannya. Doa yang paling afdal, paling baik adalah doa dia tak tahu. Sahabat yang baik mendoakan sahabatnya ketika sahabatnya di belakang, dia tak tahu yang kita doakan. Itu tanda orang itu sudah berdamai. Yang pernah bercerai, pernah tak doakan bekas suami? Tak kuasa. Ada ke tak ada? Apalagi yang anaknya duduk dengan kita. Betul? Bermakna keturunannya ada dengan kita. Jangan takut nak doakan, kerana doa kita itu juga kena pada anak kita. Apa yang suami buat kena dapat ke isteri, dapat ke anak, dapat ke semua. Sebab itu kalau korban jangan pakai nama isteri walaupun dua isteri. Betul? Saya nak korban hidup simpanan saya tu tak. Kalau pakai nama dia, dia seorang-seorang. Kalau pakai nama suami, seluruh keluarga masuk. Ini sebab kita tak boleh kedekut banyak ni. Kedekut sikit-sikit boleh lah. Artinya kekuatan yang kita nak angkat, selalunya kita kata bekas kekasih. Ya Allah, sakitnya hati. Ada simpan dendam lagi? Tak nak jumpa dah. Tapi kadang-kadang reunion jadi apa? Jadi masalah. Ya Allah, jumpa dah 60 lebih. Balik dah muah-muah. Ya Rabbi. Itu jadi kaunselor ni seronok itu je. Ya Allah, dah 68 jumpa reunion. Isteri kata, ya Allah doktor, dia dah mabuk. Awak lah orang yang paling saya admire sepanjang saya di sekolah. Tapi sedih tak dapat kahwin dengan awak. Letih. Tengah jaga cucu beli muah-muah. Sampai isterinya kata, awak nak nikah hari ni ke? Jom saya susun. Jom saya urus. Saya boleh panggil caterer. Awak nak nikah rumah dia ke rumah kita? Terduduk suaminya. Tak payah marah-marah. Sebab umurnya tengah berapa? Sikit kan kena marah-marah. Mati terus. Ni. Jangan marah-marah lagi. Tak ada faedahnya kan? Kalau jumpa kes-kes 70 ke atas, pujuk aja. Awak sebenarnya nak apa? Nak berapa hantaran? Nak berapa bekasnya? Berapa cincin nak beli berapa? Saya belikan. Awak minta ukur cincin dekat dia. Okey tak? Sebab saya tak nak dia kata, tak payah, tak boleh, dosa. Ya, tak payah. Sebab bila dia dah tua, dia tengah mabuk. Mabuk tu nombor satu dia. Jadi kita layankan mabuk dia. So bila cakap mak dia kongsi ke anak dia, anaknya 7 lelaki besar-besar semua. Tak apa abah, kita hantar. Seolah-olah semua keluarganya menyokong, walaupun sebenarnya kami malu lah juga. Perkataan itu membuat ayahnya sentak. Artinya pakat dengan anak, jangan marah. Ayah dah tua-tua, tak suruh dia. Tak payah. Kerana melukakan, nanti berdosa kita. Betul? Pujuk elok-elok. Kalau betul-betul nak, silakan pindah rumah sekarang, tak apa. Nak pindah tilam, nak pindah apa, jalan. Saya tak kisah.
Jangan tunjuk gitu. Itu tanda tak matang. Okay? Jadi maknanya bercakap tentang meramak atau kita kata berdamai dengan masa silam, saya tak hendak lagi sakit hati dengan siapa-siapa pun. Boleh atau tidak? Saya tak nak dengki siapa-siapa pun. Boleh ke tidak? Saya tidak akan lagi nak bagi jadi kedekut macam dulu. Ada tak? Dah pemurah semua ni. Syukur alhamdulillah. Kalau masih berkira-kira ini duit ibu, tahu tak? Terima kasih ke ibu ni yang beli duit ibu, tahu tak? Bila ada lagi duit saya dan duit awak, bermakna belum lagi berkasih sayang secara hakiki. Ni duit kita, ni rumah kita, ni anak kita. Ni kekuatan. Boleh? Maka wanita sebab kata kenapa yang kita katakan data Al-Quran ni kata jangan sedih. Jangan menyimpan masa silam yang hitam-hitam. Jangan menyimpan masa silam yang luka-luka. Kerana wanita ini sangat suka simpan benda buruk. Suami bagi WhatsApp satu je 10 tahun yang lalu. Awak ni memang tak guna. Dia screenshot simpan ayat itu. Boleh nampak? Ini perangai orang perempuan. Jadi sekarang jangan screenshot lagi yang buruk. Yang elok je. I love you, I love you, I love you. Ada ke tak ada? Kalau dari muda tak pernah buat, dah tua rasa teruk benar dah tu. Jawab memanglah teruk sebab nak mati dah. Betul? Jadi kita kata orang yang berjaya itu orang yang mampu menyimpan atau membuang jauh-jauh pengalaman-pengalaman tidak gembira. Pengalaman-pengalaman luka, pengalaman-pengalaman sedih, pengalaman-pengalaman tidak dapat layanan dari mak ayah. Yang datang kaunseling masih ramai dulu, mak ayah saya memang tak sayang saya. Ada tak anak yang tak disayang di sini? Anak yang dapat pilih, yang dipilih kasih. Dia sayang, abang tak sayang kita. Ada ke tak ada? Ini juga dendam yang membuatkan muka jadi buruk. Ada mak dendam dengan anak. 2 bulan sudah santau dari Disember, nangis. Kenapa nangis? Anak saya dah kahwin tak ingat saya. Memanglah tak ingat awak, dia ada pak suami. Tak nak balik, telefon tak angkat, WhatsApp tak angkat. Dia sibuk layan WhatsApp suami. Tak boleh terima kenyataan. Ada sampai tak balik-balik doktor. Dia tak nak balik, buat macam mana? Awak dah suruh dia kahwin. Kerana rasionalnya hilang, emosionalnya yang ke depan. Saya sedih sangat, dia lah anak yang paling saya sayang. Saya kata nangis banyak-banyak. Ada tak anak yang paling kita sayang sini? Siapa anak yang paling disayang mak ayah angkat tangan? Oh syukur alhamdulillah. Perasanlah tu. Arti suruh angkat tangan marah pula, buruk penceramah dia, haru betul. Kayak ustaz dengar tip dia berharu juga. Okay, kekuatan. Sebab orang paling susah nak berdamai. Pertama berdamai dengan diri sendiri. Kita boleh maafkan orang tapi sulit maafkan diri sendiri. Ini yang kadang-kadang membuat kita ibadahnya koyak, ibadahnya tak lekat. Sebab itu yang kita nak angkat kembali, kita nak menghilangkan semua yang buruk. Boleh ke tak boleh? Kita tak nak lagi mengingat apa saja peristiwa sedih dengan anak kita. Kerana mak kalau simpan satu kesulitan, simpan satu yang tak termaaf pada anak, sampai mati anak tu sengsara. Boleh tidak? Okay? Ada kes mana mak yang maafkan semua. Tapi dia kata bila anaknya sungguh-sungguh menangis. Okay? Sungguh-sungguh menangis dengan mak. Saya tahu saya ada dosa dengan mak. Yang mak belum ampun lagi. Akhirnya maknya senaraikan. Tekan. Memang yang itu mak tak maafkan. Nangis maknya. Yang ini mak tak maafkan. Jadi ini yang nak korek ini, jangan ada lagi di hati orang yang dah datang kuliah bertahun-tahun. Okay? Lantai dia dah jadi bukti untuk dia, tapi masih ada. Saya boleh lupa semua tapi tak boleh lupa yang ini. Boleh nampak? Ada ke tak ada? Sudah jadi kes. Sebab itu seorang ibu kalau ada simpan dendam, dendam artinya tak suka, dendam maknanya tak selesa, dendam maknanya tak boleh maafkan. Anak sampai ke hati, mulutnya maaf, hati belum. Anaknya sengsara. Kalau pernah cakap kamu ni memang, kalau lawan mak kamu memang susah hidup, tahu tak?
Kalau pernah marah dulu, tukar recall balik. Cuba pusing balik tapenya. Aku dulu masih memuda, memang garang, memang marah, memang pernah maki anak, dan kamu patut jadi anak itu, anak ini. Mohon balik dengan Allah. Sebab itu kekuatan untuk dapat syurga hanya pakai dua. Sabar dan sabar dan syukur. Untuk bersyukur mesti kenal taubat. Boleh nampak? Maka kekuatan kita, mari kita semak. Kalau kita kata kita tak nak lagi sedih, bermakna kita nak gembira. Memanfaatkan hari ini yang masih tersisa. Hari ini yang masih Allah bagi untuk kita. Esok kita tak tahu. Semalam dah terlepas. Betul? Hari inilah kita bina azam baru. Mak tak kisah, tak ada apa-apa pun. Tak fikir apa-apa pun. Tak boleh. Nak buat apa yang mak kan dah pencen, nak buat apa? Tak tahulah. Jangan tak tahu. Kena tahu. Sebab kita nak memanfaatkan masa. Cuti nak buat apa? Boleh? Masa lapang nak buat apa? Jangan ada lagi orang yang datang kuliah cakap tak ada buat apa. Boring juga duduk rumah tak ada buat apa. Jom pergi PD ikut rombongan. Dapat naik bas. Jom pergi Langkawi. Dapat jaga tengok sungai. Betul? Jangan pergi kerana tak ada buat apa. Jangan pergi kerana alasan saja. Ini niat kosong, salah. Ibadahnya kosong. Dia bawa bebannya dalam bas. Jadi berat dia. Jadi jadilah ringan sebab datang nak dakwah. Okay? Ini kekuatan-kekuatan. Sebab dia kata, kita sudah kata, nak datang rumah saya pasal apa? Ada tak orang tanya? You ada rumah tak? I datang rumah you pasal apa? Betul tak? Tak ada apa saja. Tu letih tu. Mulalah terbuka selebar-lebar iblis muka. Kisah dari jam 1, jam 5, jam 4, jam 3 semua keluar. Akhirnya tak cukup sehari. Itulah tak boleh jumpa kawan lama, ceritanya panjang. Kerana apa? Suka mengungkit masa silam yang gembira. Ya Allah, aku rasa muda balik jumpa engkau. Loh. Tiba-tiba jadi muda. Sakit tak? Maka masa silam, masa muda kita, masa lalu kita, masa gembira kita, masa sedih kita dah tak boleh disimpan. Kerana kita nak masukkan yang baru-baru saja. Kita nak masukkan azam-azam baru kita saja. Sebab ini tahun baru 2020. Matanya jelas, betul? Kalau orang buat spek 2020, mana-mana matanya tak payah pakai cermin mata. Tepat. Yang ditengok tepat. Yang dilihatnya tepat. Ini yang kita nak angkat. Maka kita mula merancang. Tiap-tiap hari mesti rancang. Kau nak buat apa? Pagi nak buat apa? Tengah hari nak buat apa? Pagi buat apa selalu? Yang tak kerja lah. Yang kerja pergi pejabat lah. Betul? Masak, makan, minum, makan. Lepas tu solat duha. Betul solat duha? Apa sebab solat duha? Ada lagi? Apa sebab kita, apa niatnya solat duha? Nak dapat apa? Rezeki. Ini yang kita nak bega balik. Kita nak buang lagi daripada kata solat duha itu untuk rezeki. Kalau rezeki maknanya kita dapat di mana? Nak dapat rezeki itu di mana? Dunia. Solat duha kamu jadi kaya besok. Nak meniaga solat duha dulu. Ya Allah, kalau jauh dekatkan, kalau tinggi rendahkan, kalau halal ke halam bersihkan. Betul tak? Betul kita tak? Sebab itu kita diajar dulu. Jadi sekarang kita nak belajar upgrade. Kalau kita buat ibadah hanya kerana urusan-urusan dunia, maka kita digelarkan mabuk dunia. Kaki dunia, gila dunia, hamba dunia. Jadi solat duha untuk apa sebenarnya? Cari redha Allah. Cantik. Lagi? Tanda syukur lagi? Jawab je lah, bukan saya nampak pun. Minta dimudahkan apanya? Rezeki lah tu. Ini kekuatan. Maknanya yang jawapan yang terakhir yang kita nak masukkan dalam semua jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Saya solat duha kerana ini sunnahnya Rasul. Ni kekuatan. Kenapa buat? Tak tahu Allah nak bagi pahala berapa. Betul? Allah nak bagi kita berapa? Allah nak terima ke tak? Sebab ibadah kita yang buat, yang nak ambil siapa? Allah. Kalau buatnya riak, sombong segala benda, kita nak duha dulu. Okey, bye bye.
Aku telefon je ni. Dah lah tu aku tahu. Aku tersema dah pukul 9. Aku belum doha lagi ni. Apa jadi doanya? Ria ujub. Mulut pula leza. Engkau dah solat duha belum? Tanya pula orang. Lantaklah dia udah ke belum. Jangan siasat orang punya. Betul? Maka solat duha juga belum tentu diterima. Jangan rasa Allah kata ambil. Apa je balik ambil dah. Maka betulkan balik niat. Betul Nabi pesan, ibadah paling rosak bukan kerana ibadahnya, tapi berubah niatnya. Maka dari ini kita nak betulkan balik. Saya solat duha bukan kerana rezeki di dunia. Memang sebahagian daripada cara untuk meraih rezeki waktu duha. Waktunya waktu pagi. Pergi makan pagi-pagi, kerja pagi-pagi, buat kerja pagi-pagi supaya banyak benda boleh buat. Betul? Bila dah tengah hari kita dah penat. Itu yang dikatakan berkah waktunya, berkah tenaganya, berkah kesempatannya. Sebab kesempatan itu kesempatan yang paling mudah. Kalau nak jual makanan pagilah, kalau petang apa jadi? Orang dah kenyang. Tapi kalau bagi tolaklah apa pun. Nasi bungkus, nasi kukus, nasi air, nasi apa lagi. Ya Rabbi, semua laku. Betul? Maka pagi adalah waktu yang paling berkah. Berkah bukan sekadar untuk duha, tapi untuk buat semua ibadah. Jadi solat duha satu daripada ibadah. Tapi dalam kepala jangan kata solat duha untuk kaya, solat duha untuk dapat rezeki, solat duha supaya orang datang kedai saya, solat duha supaya saya cepat kaya. Kerana kalau semua niatnya ke dunia, kita jadi hamba dunia. Jadi bila nak mati besok, Allah tengok bakul kamu kosong. Ya Allah, aku solat duha hari-hari dah lekuk bau dah apa dai dah ni. Lebam ni dai ni dah. Banyaknya mana pahalanya? Apa Allah jawab? Kamu solat duha niatnya nak dapat rezeki, kan aku dah lambat rezeki kat kamu. Kan aku dah bagi semua, aku dah tunai semua rezeki kamu, peniaga kamu dah maju depan semua. Makanya yang ada bakulnya kosong. Maka yang kita kata berdamai masa silam, saya tak nak lagi solat duha macam dulu. Saya nak solat duha niatnya, ya Allah terima dia sebagai sebahagian daripada bekalan, sebahagian daripada hadiah, sebahagian daripada amal yang melayakkan aku masuk syurga, yang mendinding aku dari api neraka. Tidak sekali ya Allah kalau jauh dekat kan, kalau tinggi, kalau rendah, kalau itu, kalau ini. Boleh, tak ada masalah. Tapi minta ampun dulu. Taubat dulu. Boleh nampak? Kerana bila kita solat, kita nak dekat dengan Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah, orang yang banyak taubatnya. Sebab itu taubat tak ada time. Duhanya ada masih ni, tahajudnya masih ni. Tapi taubatnya bila masa sambil duduk ni buat zikirnya. Astagfirullahaladzim. Sebab tadi tengah jalan tengok orang macam-macam. Tengok baju orang, tengok muka orang, tengok kereta orang, tengok driver, tengok traffic light, tengok orang naik motor, tengok orang macam-macam. Betul tak? Jadi mata kamu setiap saat berdosa. Tengok orang tak senyum je berdosa. Itu kalau orang tasawuf. Pak hati kamu keras. Assalamualaikum. Kalau lagi senyum je gila pula kata orang. Udah takut buat dia kata gila. Maka buatlah ibadah dengan ilmu. Buatlah ibadah dengan keyakinan. Sebab syurga dengan ilmu itu macam ikan dengan air. Kalau kamu bercita-cita nak masuk syurga, maka jumpakanlah ilmunya. Jangan buat amal tanpa ilmu. Ustaz kata kalau kamu nak kaya, duha. Dan nak berkah, duha. Artinya tak salah. Tapi sayangnya dibakul untuk pergi akhiratnya kosong. Maka pertama saya duha kerana ini sunnahnya Rasul. Tolong betulkan balik. Sunnah Rasulullah. Sunnah maknanya apa? Bukan wajib, sunat, makruh, harus tu. Itu fiqahnya. Itu hukumnya. Sunnah maknanya apa? Muhammadan Rasulullah. Mesti kita ada sunnah. Betul? Artinya apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi anggukkan, apa yang Nabi setuju, apa yang Nabi diam. Itu sunnahnya. Solat Zuhur sunnah ke tak? Itu dah berubah dah. Kalau tadi ada wajib, kan? Wajib, sunnah, harus, makruh, haram. Betul? Itu hukum fiqahnya. Ini antara syariat, ini antara akidah.
Nak belajar tauhid, nak belajar fiqh, belajar tasawuf. 3 benda mesti tergabung. Melihat sunnah, solat fardu, solat zuhur itu fardu. Itu dari segi fiqhnya. Nampak tak? Tapi dia sunnah ke tak? Bukan sunat, sunnah. Sunnah maknanya apa yang Nabi buat. Nabi buat ke tak? Buat, hukumnya wajib. Betul? Solat duha, Nabi buat ke tak? Buat, hukumnya tu maksudnya. Jangan disamakan fiqh dengan syariat. Kena belajar hukum kau kuat. Belajar tauhid tu kuat-kuat supaya kita yakin Allah Rasulullah itu sangat jelas dalam kepala kita. Okey, jelas? Yang kata ala sunat je. Ala sunnah je. Solat duha, ala sunat je. Solat sunat. Syahadah kita ada apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Nabi pesan siap-siap kamu pegang kalau aku mati. Pegang 2 ini kamu tidak akan sesat dunia. Hari ini kenapa kita banyak sesat barat? Pegang Quran tinggal hadis. Pegang Quran tinggal sirah. Tinggal cerita sahabat, cerita Nabi. Betul atau tidak? Berapa orang ada simpan hadis Sahih Bukhari ke Muslim ke apa itu? Ada tak? Kita ada garanti semua rumah orang ada Quran. Betul atau tidak? Tapi garanti tak tidak semua orang ada hadis Quran, hadis Nabi? Tak. Jadi hari ini pergi kedai cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, Sahih Abu Daud. Ada 4 lori. Paling sikit esok, ya Allah, ya Rasulullah, aku ni umatmu ya Allah. Aku pegang Sahih Bukhari ni ya Allah. Aku pegang sunnah. Kau tidak? Aku pegang, tak kira sahih apa pun. Kerana banyak sahih-sahih yang penting. Okay, yang paling banyak kata-kata Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, Sahih. Sahih-sahih tanya buku-buku yang ada kaitannya dengan hadis. Kalau hari ini baca Quran hari-hari tapi tak pernah baca hadis, tinggal Rasulullahnya. Nah, masuk syurga je dengan siapa? Dengan Rasulullah. Maka kita kata berdamai dengan masa silam. Dulu aku tak baca sunnah. Lah ni aku tak nak lagi tak baca. Aku nak baca. Membaharui. Tak ikut lagi kisah silam. Tak kisah kala lama lagi. Boleh? Akhirnya anak kita tak kenal hadis pun. Ajar anak Quran onen, ikraknya apa benda-bendanya. Betul? Kita pun tak kenal. Kita hadis buat buluh aja. Entah ke mana ujung pangkal. Satu ingat, 4 buat buluh terlupa. Betul atau tidak? Maka pembaharuan yang kita nak buat dari hari ini, aku nak baca Quran, nak baca hadis. Tanpa 2 ini aku tak layak jumpa Rasulullah. Jumpa Allah di mana? Dalam syurga ke luar syurga? Dalam syurga setelah masuk. Kau tak mati mana nak jumpa syurga? Kata nak masuk syurga. Memanglah kena mati dulu. Betul? Sebab itu jangan takut mati. Aku nak mati supaya aku dapat jumpa Rasulullah. Betul? Kau tak mati syurga apa? Dapat syurga dunia. Betul? Tapi cari syurga dunianya dulu. Mana syurga dunianya? Bermula dari mana? Dari hati. Kalau hatinya bahagia jadi hamba Allah, hatinya bahagia baca Quran. Kita baca Quran dengan penuh berat. Betul atau tidak? Jadi tolonglah pegang hadis Al-Quran tu macam pegang handphone tengok WhatsApp. Katakan, alamak WhatsApp masuk. Katakan, alamak WhatsApp masuk. Bahagia yang tengok WhatsApp tu walaupun dalamnya fitnah. Sekarang ni tukar bahagianya pegang Quran dan pegang hadis. Boleh atau tidak? Maka langkah pertama hari ini pergi kedai cari buku hadis. Ya Allah, itu aku selama hari ini aku dah tertinggal ya Allah. Sebab ustaz kata baca Quran. Tak salah ustaz kata, tapi Allah rampi tak, Allah tak apa. Ustaz tak kata pula suruh baca hadis loh. Nampak dah. Maka berdamai dengan masa silam. Dulu Quran saja lah ni baharui. Tambah hadis berazam. Mohon dengan Allah. Nangis dengan Allah. Ya Allah, selama hari ini aku tak pegang hadis. Ya Allah. Nak tengok muka orang nangis macam mana? Hati yang keras tak boleh nangis. Jangan act sangat.
Apalah jangan nangis, itu pun nangis. Ya, nantalah orang nangis, kamu tak nangis buat macam. Ada orang memang susah nak nangis. Sebab dulu maknya garang, ayahnya garang. Jangan nak nangis. Apa nak nangis-nangis? Kita putus. Akhirnya air mata yang turun ke dalam keras. Keras sekeras-keras. Mak mati ke, ayah mati ke, kucing mati ke, lantak. Dan nak mati macam mana? Saya tengok seorang ibu anaknya meninggal tak nangis patah. Nak masuk liang lahat ke, kapan ke, mandi ke, tak nangis. Oh, mak kata tabah betul. Dia dua lah, kalau tak tabah apa? Keras. Sebab ayahnya tentera. Dah bencin bertahun-tahun, garangnya ya amat. Siapa yang suami tentera? Hati-hati suruh disikir nyonya. Sebab kerjaya yang paling sikit ketawa tentera. Tentera, polis. Ya Allah, susahnya nak gelak. Peguam. Sampai mati peguam muka. Okay, hati-hati. Maka itu kekuatan kita kata saya nak berdamai dengan masa lalu kalau setakat baca waqiah saja. Baca Al-Mulk. Kenapa baca waqiah? Apa sebab baca waqiah? Rezeki lagi. Ya Allah. Kamu tidak akan apa-apa ke dana kalau baca Al-Waqiah. Ya Allah. Apa nak bawa balik jumpa Allah ni? Al-Mulk dapat apa? Lepas seksa kubur. Ya Allah, kau ingat kubur, kau tak ingat. Betul? Syukur Alhamdulillah kalau baca Al-Mulk. Ya Allah, itu aku jadi kelayak pendinding. Tak aku dah terlepas dari periksa kubur. Tapi kalau dosa nyempak lori, ngumpat nyempak kajang, Al-Mulk nak tambal mana? Jangan ingat bila baca Al-Mulk, semua dosa yang kita buat siang hari hilang dah. Boleh nampak? Kalau sudah baca Al-Mulk, berazam nak lepas seksa kubur, tolong lepaskan daripada dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan. Boleh nampak? Aku dah ngaji dah. Ngaji betul, Allah ampun masa itu. Tapi nambahnya ada 4 lori dosanya. Betul ke tidak? Maka kekuatan kita ni, kamu bersyukur. Bila kamu bersyukur? Bila kita bersyukur? Siapa nak jawab? Saya je kena, tak kuasa suruh duduk depan. Lepas itu tak nak tunjuk orang ni. Atas saya je doktor. Sebab kamu je yang kat depan. Sayang? Apa sebab bersyukur bangun tidur? Sebab Allah bagi nafas. Jadi ujungnya apa? Ngumpat. Tengok WhatsApp dulu. Upgrade status dulu. Ini dulu jumpa, bukan Quran dulu jumpa. Ini letak tepi pantal supaya tak miss call. Tak guna juga bangunnya kalau gitu. Kalau kita kata bersyukur bila bangun tidur, tak bangun pun lagi syukur. Dah tamat, tak ada dosa dah, betul? Sebab itu nak matinya doa. Nak mati pula. Nak tidurnya apa? Doanya apa? Ya Allah, itu engkau yang menghidupkan, engkau yang mematikan. Tidur tu mati sementara. Kalau Allah nak matikan, roh tak masuk balik. Tapi kalau Allah nak hidupkan, Allah roh masuk ke rohnya balik. Jadi setiap kali tidur, nak apa? Ya Allah, itu engkau kalau esok masih ada, kejutlah aku ya Allah. Betul? Tapi kalau kejut nak tengok WhatsApp, ganti ya. Okay. Kejut nak mengeluh, ya Allah nak kena masuk pula lagi. Penat lagi. Jadi mesti selari. Sebab itu masa silam tu kata, saya biasanya kalau bangun pagi menung dulu, exercise dulu, gitu dulu, gini dulu. Saya nak exercise, saya nak turun ibadah. Turun masuk belain, turun solat, turun suci. Apa yang patut? Tak ada lagi nak tengok depan, tengok belakang. Cuaca macam mana? Tengok berita pula, berita pagi apa. Kan semua orang bilik ada. Okey. Hati-hati. Tak ada pula ABC-nya. Orang bagi nombornya. Okey, minta tolong alih kereta. Blok laluan. Tak ada ABC-nya tapi ada 4415. Kereta jenis apa pun tak ada. Haru koma. Sampai ingat pelik nama. Kalau Umi kena, Upi tak bangun dah ni. Okey, itu puan ke puan? Okey, pas. Agak-agak ya.
Ada masjid lain 2-3 orang keluar, tapi kereta tak bergerak kak. Datang balik nombor yang sama. Haru juga mana orang lain yang bangun, bukan nak ubah kereta. Dia nak ubah kedudukan dia. Okay. Jadi berdamai masa silam, kita tidak ulang balik kebiasaan masa lalu yang tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah. Jadi bersyukur bangun tidur kerana apa? Aku niat ya Allah jadikan hari ini hari terbaik untuk aku ibadah. Jadualkan hari ni bagi nak tengok orang sakit, nak tengok orang sihat, nak tengok orang salin, nak tengok apa-apalah. Paling sikit nak tanam pokok. Aku nak mengimarahkan tanah ni ya Allah. Jadikan pokok ulam ni boleh tinggi ya Allah. Tapi belum tempat tinggi dah kena patah. Bila nak tinggi? Itu pun masalah juga. Contoh, artinya ada lain bersyukur. Bila anda perempuan bersyukur. Tadi orang kawan kita bangun tidur. Bila berjaya. Bila bagi rezeki. Okay. Kau tak dapat rezekinya, tak adalah bersyukur. Bila dapat bahagia, bila dapat senang, dapat gitu begini, betul? Syukur alhamdulillah, anaknya lulus peksa, dapat 6A. Tapi akhlak belum pasti, Allah belum jelas, aurat pantang-panting. Syukurnya jadi ke tak? Tak jadi. Jadi kalau berjaya, tapi berjaya dalam prosesnya lawan Allah. Dapat 6A tapi tak pernah solat. Dapat 6A solat hajat, solat wajib tak. Yang sibuk solat hajat siapa? Mak kan nak? Mak, wah, pantang-panting pergi sekolah. Kenapa? Dia solat hajat, anak nak pesa. Anaknya solat pedok. Itu sebab ramai anak yang berjaya dan pandai tapi lupa Allah. Terasuk masanya, terasuk ke sini sebab kekuatan dari dalamnya tak ada. Maka yang kita nak ubah hari ini, saya nak pastikan anak saya boleh baca Quran. Anak saya baca Quran setiap hari. Anak saya solatnya 5. Cepat lambat nombor 10 ke sekolah tu. Buka apa habisnya pukul 1:30. Masa 1:30 tu baru nak keluar. Jadi lambatlah solatnya. Pastikan pukul 2 dia solat. Dah makan belum? Makan dulu. Makan dulu. Betul ke tidak? Makan wajib ke tak? Makan wajib, makan ibadah. Betul? Tapi kalau makannya berjalan, hilang ibadahnya. Ini pun masalah juga. Maka kita yang orang pertama, sebab itu nak jumpa anak solehah. Apa sebab kita kena ubah, kita kena berdamai dengan masa dia. Aku tak nak buat macam dulu, aku nak buat macam sekarang. Saya nak bersyukur dalam apa keadaan pun. Diberi musibah atau diberi rezeki, diberi anak lulus A semua, dapat E semua. Kau dapat E semua bukan anak ke? Tak tahu anaknya, ya Allah. Anak saya takut benar. Ya. Tentang anak E semua tu yang datang masuk kita. Yang angkat jenazah kalian, turun ke liang lahat. Betul? Artinya saya tak nak lagi label anak saya berdasarkan A-nya. Saya nak sayang anak saya semua sama. Saya buat sama tapi dia cakap tak sama. Kakak yang kata mak tak adil. Kerana kita tak sedar kita salah. Bila ada komen mak memang tak adil, mak memang pilih kasih. Cuba cerita sikit. Pilih kasih tu kat mana? Boleh nampak? Seorang anak darjah 4. Opah tahu tak? Dari darjah 1, ibu kita bagi RM1 je duit belanja. Sekarang dah ada darjah 4. RM1 juga. Nak makan apa? Semua orang dapat RM1. Adil. Darjah 1 RM1 mungkin adil sebab dia nak beli kacang je, kalau gula je. Tapi darjah 4 dah nak beli ayam goreng, nak beli mi goreng, mihun goreng, betul? Jadi jangan kata dah bagi sama tu, sama lah tu, adil lah tu. Dah. Darjah 1 RM1, darjah 2 RM2, darjah 3 RM3, darjah 4 RM4, baru adil. Ini pun masalah. Mak takut dia kata tak adil, tapi memang berlaku tidak adil.
Jaga, semak balik. Masa silam, masa jadual kita masa muda tak sama dengan jadual kita sudah ada anak, tak ada anak. Anak besar lain, anak kecil lain. Tak ada anak lain, ada anak lain. Ada cucu lagi lain. Ya Allah. Opa macam nak pergi masjid? Dah lah kamu sampai pula loh. Pergi ke tak pergi? Minta maaf weh hoi. Baru dah nak pergi cucu pula sampai. Ubah jadual lo. Betul tak? Dari solat tepat waktu jadi tak tepat oh. Adil ke tak adil? Adil dengan cucu tak adil dengan Allah. Oh, jangan main-main sebab cucu, nenek sayang cucu 4 kali ganda. Betul? Oh, tak apa. Kamu lapar dah makan ke belum? Belum. Ada jumpa masuk dulu. Ya. Walaupun masaknya Maggi. Betul? Bukan masak kari. Betul? Sebab kita nak rasa cucu kita disambut. Kalau kita datang rumah dia, kita nak disambut. Betul? Tapi kalau dia datang rumah kita, buat dek. Pergi sana cari apa yang ada kat dapur. Apa sibuk nak solat ni? Apa jadi? Kita pergi rumah dia, apa carilah apa-apa. Kamu dapat apa yang kamu semai. Oh. Betul ke tidak? Jadi jangan kata, Allah dia teruk, ada cucu terus tak pergi masjid. Loh. Orang perempuan pergi masjidnya apa? Sunat. Bukan wajib. Tapi jangan ditempah. Aku memang hari ni tak ada rancangan pergi masjid. Letih. Kalau ada kesempatan pergi. Betul? Kalau ada suami pergi. Suami tak pergi, tak payah pergi. Awak nak pergi, tak payah. Jangan suami tak payah. Tak payah pergi. Aku dah pergi. Minta nak canak perginya. Jangan. Ini kita katakan beramal mesti dengan ilmu. Jangan kata ya Allah sebab cucu tak pergi masjid. Duh Allah. Ustazah lagi tu. Jangan. Kita cepat ni racun ni. Betul? Sebab itu jangan keluar komen kalau tak ada membantu untuk jadi baik. Untuk dekat dengan Allah. Untuk lebih baik depan Allah. Okey? Tengok baju ke, tengok orang ke, tengok jalan ke, tengok kuih ke, tengok makanan ke, tengok apa pun lah. Sebab itu azam kita sekarang sampai kita mati, saya nak bercakap yang elok-elok sahaja. Supaya lidah saya tidak jadi racun. Lidah saya tidak menyebabkan saya tak jumpa syurga. Kau tak nak lidah aku menyebabkan Allah esok tak nak cakap dengan aku. Orang yang melukakan jirannya, lidah yang melukakan jirannya, esok Allah tak nak bercakap dengan dia di akhirat. Udahlah kali pertama pergi, Allah pula tak nak bercakap, sedih tak? Pergi rumah orang je, tuan rumah tak nak bercakap, apa jadi? Apa suka ke tak suka? Tapi buka pintu, tapi diam je. Betul? Ini kekuatan. Maka perancangan kita, untuk itu kita kena faham. Tadi kita kata kita nak buat yang terbaik, nak baca Quran yang sungguh-sungguh, nak tadabbur yang sungguh-sungguh, nak pergi dengan sepenuh hati, nak pergi tengok orang sakit, nak pergi tanam pokok cantik-cantik, nak jaga kesihatan, nak makan yang baik-baik. Allah, nak menikmati hari ini dengan penuh ibadah. Pegang tasbih tapi depannya TV. Apa buat apa? Zikir. Itu yang tak seimbangnya. Itu yang membuatkan ibadah kita sangkut banyak tasbihnya tapi tak banyak berubah air mukanya. Air muka kita ni berubah ikut ibadah kita, okay? Ikut hati kita. Sebab itu syurga dunia itu di mana? Syurga dunia itu di hati. Satu kes ditemu buat oleh seorang ibu. Ibu tu ada anak 5. Anak Down syndrome 5. Cuba bayangkan macam mana. Senang ke susah? Kan dah susah. Mana dia kata muslimah? Jawapan pun dah terlepas dah. Ni dah bertahun-tahun ngaji ni. Bukan baru sehari ngaji. Anak Down syndrome 5. Susah ke senang? Oi, senang lah pula. Sebab itu tak tahu jangan cakap. Okay. Secara logik saya pakai otak ya susah. Semua kita nak urus.
Dari pamper, dari mandi, dari makan, dari salah. Rumahnya lapang macam badan bola, lapah pun tak ada. Okay? Sebab anak Down syndrome kalau dia ngamuk kan, habis hancur berkecai semua. Betul? Tapi ibu ini ya Allah cerianya, senangnya hati, lapangnya. Okay. Sangat bahagia. Jadi ditemu bual. Macam mana puan dapat rahsia, dapat mengekalkan wajah, kesihatan perkataan, pertuturannya sangat baik dan tidak nampak macam ada masalah, tak nampak macam susah. Agak-agak apa jawapannya? Anak ini hadiah dari, oh tahu pun hadiah, tapi kenapa susah? Dia yang kita kata iman tu tengah opini lagi. Sekejap tegak, sekejap bengkok, sekejap. Aduh, keyakinan macam agak-agak. Masuk cawan dia jadi cawan, masuk piring dia jadi piring. Nampak dah. Apa sebab dia nampak bahagia? Apa sebab dia nampak ceria? Agak-agak lah jawapan ni. Soalan cepu mas ni. Redha dan bersyukur. Ya sayang. Redha dengan pemberian Allah. Satu. Ada lain jawapan? Syurga menanti. Lagi? Allah nak bagi pahala. Lagi? Amanah yang Allah bagi. Yang tak jawab pun bahagialah juga. Jangan dengar jawapan orang. Dia tak menjawab apa-apa pun. Kan? Tidak ada jawapan lain walaupun hidup yang tidak begitu senang, tidak begitu kaya. Tetapi dia rasa lapang. Kerana apa? Semua tugas yang saya buat untuk anak saya adalah ibadah. Jadi kita ambil acuan itu, semua kerja yang saya buat untuk keluarga saya adalah ibadah. Maka tak ada muka bengkak benjol. Makan basuh lah pinggan. Sebab pinggan tak basuh je benjol. Sebab kita tak rasa ibadah. Ingat kulit apa? Ibu dah masak. Kita tak rasa masak tu ibadah. Jadi kita sebut kat orang. Apa sebab kita sebut kat orang? Ibu dah masak, makan je lah. Makan apa susah? Yes. Kita rasa kita nak, anak tahu tak kita masak? Perlu tak kita sebut? Awak ingat duduk rumah ni senang je. Ingat suami tak tahu ke apa kerja buat kita buat kat rumah? Tahu, tak payah sebut. Orang yang menyebut-nyebut amalnya kosong. Saya dah buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Kecuali ditanya. Kalau tak tanya tak payah cakap. Suami yang marah, awak buat apa kat rumah? Bukang je. Oh, mak letih. Betul? Itu perlu tanya satu. A, B, C, D, E, F. Banyak sikit. Kalau dia tak perasan. Tapi kalau tak ditanya, tak perlu. Maka dari hari ini, kita nak dapat syurga di mana? Di sini dulu. Nabi kata kalau kamu tak dapat syurga di sini, jangan mimpi kamu dapat syurga di sana. Syurga di sini bermulanya di hati. Hati yang ada syurga maknanya apa? Hati yang merasa Allahnya sangat dekat. Maka orang yang hati yang sangat dekat, dia bersyukur. Orang bersyukur tandanya apa? Orang yang sentiasa menambah kenikmatan. Kenikmatan yang Allah tambah menambah dekat amalnya dengan Allah. Kita bersyukur, ibadah sama je. Dah salat doa berberkat. Jawab je lah. Dua, kenapa dua? Dari muda sampai sekarang. Dah belum pencen sampai dah pencen. Dua. Oh, istiqomah dua. Sebab masa kuliah di masjid, ustaz cakap sekurang-kurangnya. Kita ambil yang mana? Paling kurang nak masuk syurga. Ya Allah. Surahnya apa? 3 kul. Sampai gol 3 kul. Tak gila ke?
Betul? Itu tanda orang bersyukur ke tak? Tak bersyukur. Orang bersyukur artinya tadi bersyukur sebab dapat keluarga bahagia, bersyukur sebab rezekinya banyak, bersyukur sebab cakap dia lagi. Kita bersyukur bila dapat yang cantik-cantik. Itu pun syukurnya di lidah. Maka Allah tak nak syukur yang begitu. Tanda orang bersyukur ibadahnya lebih banyak, hubungannya yang dekat dengan Allahnya lebih dekat. Syukurnya membuat dia merasa semua nikmat jadi kekuatan rapat dengan Allah, menukar semua nikmat kepada dekat dengan Allah, menambah ibadahnya. Boleh nampak? Kalau setakat syukur di bibir kosong, Allah tak nak terima tu. Allah belum terima syukur kita. Itu syukur, syarat-syarat untuk dapat yang Allah kata kalau siapa syukur ditambah. Betul? Maka syukur kita masih dapat bahagia, masih dapat ujian. Baru sakit tekak, tak boleh senyum dah weh. Sakit tekak, tak boleh cakap. Betul ke tak? Baru demam sikit, tak datang kuliah dah demam. Demam je, bukan tak boleh jalan. Bukan nak suruh menjangkau datang kuliah. Betul? Pergi dah. Tak berapa nak sihat badan yang rasa seram sejuk. Tapi makan 4 pinggan juga. Tak pergi masjid dah. Jadi dari hari ini kita nak berdamai dengan masa lalu. Saya nak bersyukur dengan menambah semua, membalas semua kenikmatan tu jadi keakraban dengan Allah. Segala nikmat, segala ujian, segala malapetaka, segala apa yang sakit ke senang ke, membuat saya makin banyak ibadah dan kebaikannya dengan Allah. Menukar nikmat dengan ketaatan. Saya nak jadi lebih taat. Kalau duha dari dulu sampai sekarang dua, taat ke tak? Taat tapi Allah kata kalau kamu syukur, kamu dapat banyak. Tapi dapat dua semua hidup. Tajuk berapa? Sekurang-kurangnya dua. Nabi sampai bengkak kaki. Kita dua. Mata tak sempat bengkak. Rebah balik. Jadi itu tanda orang bersyukur ke tidak? Orang yang bersyukur dengan umurnya membuat semua nikmat, semua kesulitan itu membuat dia menambah ketaatan. Tambah ketaatan. Kalau 2 pergi 4, kalau 4 pergi 6, 8, 10, 12. Kalau tidak diangkat terus menerus, kata ulama 12 gila. Tak pernah dibuat letih weh. 4 pun dah mengah. Sebab tak pernah. Betul? Ini kekuatan yang nak diangkat. Itu tanda kamu satu tanda syukur kamu diterima. Bermakna kamu mengubah semua kenikmat menjadi ketaatan. Ketaatan maknanya apa? Tinggal semua dosa. Tanda lagi buat dosa. Nak buat pahala. Sebab itu tanda nak jaga macam mana? Taubat. Supaya dosa yang kita nampak sekilas, ya Allah tudungnya. Sebab itu orang tasawuf kata apa? Kamu berdosa setiap masa selagi kamu buka mata. Tengok orang tak seronok aja, dosa. Tengok orang tak tegur je, dosa mata. Bayang ke banyaknya dosa kita. Bermakna kamu berdosa setiap saat. Sebab itu kena tengok yang elok aja. Makanya zikirnya, astaghfirullahnya, istighfarnya harus tidak boleh berhenti. Sama dengan gerakan nadi. Ini duduk ni, teruk ceramah ni. Boleh nampak dosa tu. Astaghfirullahalazim. Teruk-teruk pun jadilah. Boleh juga gelok. Boleh. Itu tanda satu, syukurnya diterima. Yang kedua, syukur kita diterima kalau kita mampu bersyukur dengan semua kebaikan yang mak ayah kita dah buat.
Syukur dengan air susu yang mak kita bagi kat kita, yang tak boleh dibeli dan dibayar dengan seisi dunia. Kamu beli apa saja yang jadi isi dunia untuk bayar duit air susu mak kamu yang kamu minum, tak terbayar. Boleh nampak? Yang belum syukur, belum lagi minta maaf, belum lagi minta ampun, belum lagi membahagiakan, belum lagi masak untuk mak, belum lagi ingat mak, belum lagi WhatsApp mak, belum lagi telefon mak. Syukurnya tidak diterima Allah. Ni nak kena jaga, kita nak jadi orang baik ni. Betul? Nak jadi orang yang ada syurganya di dunia. Syurga di dunia kita ada di hati, bukan rumah besar kata besar duit banyaknya, no. Sebab itu orang duit banyak dia tambah kedekut, betul? Kereta besar dia rasa dia besar, dia nak park tengah-tengahnya. Rumah besar dia nak masuk dalam gambar. Inilah rumah saya. Orang bagi location, dia bagi gambar sekali. Kok sesat juga sajalah. Betul? Contoh itu niat dia terpulang. Jangan kita busuk hati. Mentang-mentang lah rumah cantik bagi. Saya pernah wartawan, sesat bakat menjaga rumah kan. Memang yang tolong hantar lokasi, bawa gambar sekali. Bagi gambar sekali. Bila tanya ke orang sebelah, betul ke ini? Itulah dia rumah tak nampak gambar. Contoh, ada tujuan, ada sebab. Betul? Maka kedua syarat untuk syukur kita diterima Allah, syukur dulu dengan mak ayah. Syukur dengan mak ayah maknanya terima kasih dengan semua kebaikannya. Terima kasih didik kita dari kecil sampai tua. Dah sama tua dengan dia. Betul? Orang yang umur panjang dah beruntung. Maknya dekat sama tua dengan dia. Jalan dah sama dengan dia. Tapi bahagia. Siapa yang belum mampu bahagiakan maknya yang masih hidup? Syukurnya sangkut. Jangan main-main. Boleh? Itu yang kedua. Jadi jangan ambil mudah. Siapa yang masih ada mak, masih ada ayah, tolong bagi masa. Tolong bagi rezeki. Tolong bagi kesempatan. Untuk anak, untuk ayah, mak rasa bahagia. Yang dah berangkat, tolong sedekahkan banyak-banyak. Tolong hantar petiha banyak-banyak. Tolong baca Quran banyak-banyak. Itu tanda kita bahagia dengan mak kita. Apa kamu buat, itu anak kamu akan buat. Bila kamu tak buat, anak kamu tak buat untuk kamu. Jangan main-main. Yang kita susah hati bukan kita tak buat untuk mak kita, anak kita tak buat untuk kita. Baca Al-Mulk tadi kita lepas ke tak tahu. Tapi pertolongan anak soleh-solehah, kan Allah dah janji. Betul? Satu daripada tiga itu ialah doa anak soleh. Dari mana datang anak soleh-solehah? Dari diri kita, dari perbuatan kita, dari ibadah kita, dari amal kita, dari letih kita. Jadi subuh gajah ke, subuh kambing ke, subuh apa? Contoh. Artinya kita mesti berusaha keras-keras, sungguh-sungguh untuk jadikan anak kita soleh-solehah. Baru nanti dapat pertolongan doa setelah kita berangkat. Kalau tidak tak payah. Sebab anak yang tak soleh dan tak soleha, doa untuk dia pun tak lepas, apalagi doa untuk kita. Tak apa anak saya 12 dia boleh doakan. Anaknya solat tak? Anaknya baca Quran tak? Anaknya baik tak? Anaknya akhlaknya okey tak? Anaknya takut Allah tak? Tanda anak soleh-solehah yang pertama, dia takut Allah. Tanda ibadah diterima kalau diiringi oleh 3 perasaan. 1 rasa takut, 2 rasa harap, 3 rasa cinta. Kita masa solat ada perasaan mana? Entahlah, ya ke dok? Kalau cinta solat duhanya berapa? Hati-hati. Kalau sayang, kalau cinta nak bagi sikit ke banyak? Tapi bagi berapa? Tapi cinta ke tak? Aku kamu kedekut ya Arham. Ini logik dan juga ilmunya. Boleh nampak? Bermakna 3 ini baru melayakkan ibadah kita diterima oleh Allah. Itu pun kalau kita minta. Ibadah yang kita buat kalau tak minta, Allah terima ke tak? Tak. Nampak buah mangga depan rumah dia, tak minta, dapat tak?
Pegang loceng dia, tontang. Ada apa nak minta satu boleh tak? Mintanya satu, ambil je dua. Ambil lah sebiji dua. Berapa dia ambil? Alah sebiji dua je. Kadang 5, kadang 6. Tak boleh baca dia mah. Betul. Maka kalau kita kata kita solat ada perasaan cinta, maka solat kita sangatlah bahagia, tak penat, tak letih, dan cukup banyak zikirnya. Kita zikir berapa? 33 je. Ustaz cakap jangan buat, Nabi buat 33, udah letup. Letih lagi, betul? Tadi apa perasaannya nak ikut? Takut dengan Allah. Kau dapat ini pun high class dah. Betul atau tidak? Pertama, kuatkan rasa takut. Kenapa solat? Takut kena empuk dengan Allah. Takut ditanya oleh Allah. Kedua, aku nak rasa harap, ya Allah terima ya Allah. Sebab itu datang nak buka pintu tadi tu, ya Allah Tuhan ku terimalah perjalanan aku ke Masjid Ibn Abbas sebagai ibadah ya Allah. Minta dengan Allah. Kalau tak minta, Allah kata kamu nak bagi ke duk? Kamu nak aku terima ke tak nak? Betul tidak? Anak kita bercinta tapi tak datang meminang, kahwin tak dia? Tak. Kenapa perlu minta? Peraturan. Betul? Maka dalam ibadah kita pun begitu. Boleh nampak 3 perasaan tadi. Pertama takut. Kedua mengharap. Ketiga cinta. Dengan anak kita, ya Allah, anak takut kita tak? Betul, anak saya tak takut saya. Apa sebab anak tak takut kita? Disiplin dari anak sebagai mak dengan anak tak ada. Anak takut depan kita tapi tak takut di belakang kita. Bermakna latihannya salah, hatinya bercabang. Alamak, mak kita ada kat rumah lah, nanti dia pergi masjid, mak kita tak ada. Kadang-kadang kita tanya, dia cakap betul, kadang-kadang dia tak cakap salah. Dengan mak tak apa, bohong, ayah jangan. Apa sebab? Karena didikan dari dalamnya tidak dimula dengan rasa takut. Takut tu bukan takut yang takut rimau. Takut Allah nak dekat ke nak jauh? Takut anjing lari, takut Allah dekat. Ya Allah, terima ya Allah. Cacat macam mana pun, buruk macam mana pun, tak sempurnanya macam mana pun ibadah aku terima ya Allah. Aku tak ada ibadah lain ya Allah. Aku tak ada duit nak buat masjid ya Allah. Ni namanya merengek dengan Allah. Jangan baling je solat. Solat dah. Macam budak-budak solat. Tang. Okey. Nak solat dah. Tengok ni yang basah. Kalau itu kita buat dari budak sampai sekarang, apa jadi solat kita? Hancur berkecai. Betul? Yang ketiga, balik syukur tadi. Syukur diterima berapa tadi? 1 ke 2? Baru 2. 1 tadi apa? Menukar semua nikmat jadi ketaatan. Lagi banyak Allah bagi nikmat, lagi tinggi taat kita dengan Allah. Lagi dekat hubungan kita dengan Allah. Lagi banyak Allah bagi cubaan, lagi banyak dekat hubungan kita dengan Allah. Boleh? Jelas? Kedua, kita kata syukur kita tidak diterima kalau sekiranya kita belum berterima kasih, belum bersyukur dengan mak bapak. Walaupun bapak kita garang ke apa ke benda ke, dia tak sekolah, kita sekolah, betul? Kita sekolah tinggi, dia sekolah atap, betul? Mak siapa sekolah angkat tangan? Mak siapa sekolah dulu? Mana ada, mak kita semua tak sekolah. Adalah sekolah agama sikit sekolah. Mak saya dah 3 sekolah, tapi tulisannya jauh lebih cantik dari tulisan saya. Tulisan Jawi dia, bulat-bulat tapi dah 3. Main sebab itu zaman Jepun dah tak boleh sekolah. Itu menyesal. Mak panggil dah 3 je, kamu sekolah lah habis-habis. Contoh. Artinya kita kata kekuatan yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Tanda syukur kita diterima. Syukur kamu akan diterima kalau kamu sudah bersyukur dengan orang yang pernah buat baik dengan kamu. Apa saja kebaikan yang orang dah buat dengan kita, kita dah ucap terima kasih. Sudah balas baiknya dengan penuh rasa insaf. Sudah berterima kasih, dah bersyukur, dah apa. Barulah syukur kita dengan Allahnya diterima. Tolong ingat balik, siapa pernah buat baik dengan kita?
Kita kan selalu, orang Melayu kata apa? Kacang lupakan kulit. Alah, masa beringuh mari aku yang lap. Tengok dah naik kereta tak nak jemput aku naik pun. Oh, letih. Jadi ibadahnya semua hanyut balik sebab ungkit. Maka nak buat baik ni pun boleh dah, boleh ada, boleh hilang kok. Bakunya boleh terisi, boleh tidak. Dia tu dulu, ya Allah, masa nak dara je duduk rumah kita tu. Dah kahwin tak nampak tangga kita pun. Apa jadi? Kosong. Maka kekuatan 3 tadi. Pertama, tanda orang itu orang yang dekat dengan Allah, banyak-banyak syukur. Kemudian banyak-banyak sabar. Okey. Apa sebab sabar? Sebab Allah. Jap, kita ada sikit waktu lagi. Kita lompat je lah kot. Tak banyak-banyak. Untuk membolehkan kita bersabar. Tadi syukur dah jelas, syukur. Orang yang menjadikan nikmat, kekuatan, cubaan yang Allah bagi tukar jadi ketaatan. Baru syukurnya diterima. Taat dengan ibu bapa, syukur dengan ibu bapa, baru syukurnya diterima. Ketiga, syukurnya diterima kalau sudah membalas jasa pada orang yang pernah buat baik. Maka orang yang banyak bersyukur, tak harapnya memproses dirinya untuk dekat dengan Allah. Kalau dia bersyukur dengan Allah, agak-agak syukur dengan manusia tinggi tak? Kalau kamu banyak bersyukur dengan Allah, kamu akan banyak bersyukur dengan manusia. Kalau kamu tak bersyukur dengan manusia, kamu tidak akan bersyukur dengan Allah. Aku dengan Allah je bersyukur, orang dengan manusia tak ya. Tak jadi. Sebab tanda kamu bersyukur, kamu dekat dengan Allah. Bila kamu dekat dengan Allah, sepatutnya buah daripada dekat dengan Allah itu membuat kamu dekat dengan manusia. Hablum minannas, hablum minallah. Boleh? Jelas? Untuk setelah syukur kita kata sabar. Betul? Macam mana nak bangun sabar? Macam mana nak kukuhkan sabar? Kata kalau ulama bagikan, kalau kamu nak belajar sabar, tolong pahami apa warna-warna kehidupan yang Allah lukis untuk kita. Okay? Apa warna-warna kehidupan yang ada? Kalau Allah bagi bahagia, kawannya apa? Bahagia, senang hati. Lawannya? Susah hati. Maka bila Allah bagi kamu bahagia, tolong pegang bahagia itu. Kerana bahagia itu kalau tak dikukuhkan dengan rasa tambah ketaatan dengan Allah, dia akan terbang ikut tingkau. Boleh nampak? Siapa bahagia sekarang? Angkat tangan. Tak berani dengan aku. Okey, itu episod yang pertama atau itu situasi yang pertama Allah bagi. Allah akan bagi pada semua orang rasa bahagia. Ya Allah, dapat tudung bahagia, dapat kuih sekeping bahagia, dapat orang tegur bahagia, orang kirim salam bahagia. Betul tak? Tolong kirim salam saya kat Datin. Ya Allah, dia kirim salam kat aku. Waalaikumsalam. Bahagia ke tak? Orang kirim salam maknanya orang doa selamat saja. Bahagialah patut. Kirim salam, kirimlah kuih. Betul tak? Mak kawan mak kirim salam. Ya Allah. Kirimlah duit. Kirim salam je. Mana lebih mahal duit dengan salam? Apa guna duit kalau tak sihat? Betul? Tapi kalau tak ada duit lagi tak sihat. Betul? Kadang bukan sebab dia sakit, sebab tak ada duit. Nak kaki jalan. Betul? Maka tolong ambil ingat, tolong ambil kira, Allah tidak pernah tidak adil. Semua orang ada rasa bahagia, tapi ada orang nak dapat kereta Mercedes baru bahagia. Dapat kereta kancil lah. Ada tak orang macam tu? Rumah saya 2 bilik je. 2 bilik je. Rumah saya 10 bilik. Banyak nyantu dalamnya. Contoh. Senang ke susah nak urus? Susah. Untunglah orang 2 bilik. Tonteng selesai. Contoh. Mana siapa lebih bahagia? Yang 10 bilik ke yang 2 bilik? Ya lah tu. Siapa nak rumah kecil kat tangan? Siapa nak rumah besar?
Takut yang rumah besar pindah jadi rumah kecil tu. Jangan main-main. Jangan. Artinya bahagia dengan semua pemberian Allah, kerana situasi kehidupan akan bertukar jadi sedih. Dan ada bahagia, ada sedih. Itu senario pertama. Allah akan bagi kamu jumpa bahagia, Allah juga akan bagi kamu jumpa sedih. Nabi putranya Ibrahim wafat, meninggal, nangis tak? Menitiskan air mata, tapi tak ada meraung. Sebab sedih ada pada semua orang. Ini minta maaf tak boleh ulas panjang. Sebab itu Allah jadikan di belakang bola mata kita ada air mata. Bila air mata tu nak keluar? Boleh rancang tak? Aku nak nangis besok lah, hari ni tak nak nangis. Ada tak? Nak ketawa tak boleh rancang, nak nangis tak boleh rancang. Sebab itu situasi dunia yang Allah bagi. Masa nangis lah. Lah apa nangis? Oh. Anak nak pergi belajar je, pergi asrama je. Jangan marah orang nangis, biar dia nangis. Sebab setiap mata ini Allah bekalkan air mata. Sebab itu kalau orang stres sangat, nangislah. Kerana dia boleh bantu kurangkan stres. Kok ada yang perasan. Kok seorang-seorang menggap benjo tak perasan, tak jadi apa juga. Supaya ada orang tepuk dah tu, tak payahlah nangis. Jadilah kita bukan nak gula-gula, betul? Artinya tengok muka bengkak ni, kenapa matanya? Masuk sampah. Oh Allah. Contoh. Tu yang pertama. Allah, situasi yang Allah bagi. Bila ada bahagia mesti ada sedih. Okey. Kedua kita kata, bila ada pertemuan, Allah akan bagi pertemuan. Tapi Allah juga bagi perpisahan. Maka sayanglah orang yang kamu jumpa tu seadanya. Kerana kamu akan berjumpa dengan perpisahan. Kenapa ada perpisahan? Kenapa ada sedih? Kalau bahagia je tak ada sedih, rasa-rasa dia sabar tak? Sebab itu anak yang sangat mewah, dia tak jumpa namanya sedih. Semua ada. Serba ada pun anak jadi beragam, serba tak ada pun anak jadi beragam. Agak-agak lah nak bagi. Okay. Dan bila ada pertemuan, ada mampu ke tidak? Masa bila berjumpa Sabah tadi? Masa sedih ke masa bahagia? Masa sedih. Kamu kena sedih. Sebab sedih itu akan membantu kamu untuk membangun rasa sabar. Dah lah tu, dah meninggal dah. Nak sedih buat apa? Dia dah jumpa syurga dah. Dia dah jumpa Tuhan dia, dah jumpa kekasih dia. Itu kan dia punya, kan Allah punya. Kenapa nak biarkan nangis lagi? Kamu akan pergi sana juga. Betul? Tak payah nangis, buruk. Jadi cara kita memujuk itu menunjukkan sabar kita macam mana. Okey? Ada pertemuan, ada perpisahan. Maka pertemuan itu, jadikanlah pertemuan itu akhirnya membuat kita menambah ketaatan. Kerana kita akan berpisah. Perpisahan itulah akan mendorong apa? Sabar. Tanpa perpisahan kita tak sabar. Betul? Tu yang kedua. Dia ada sebenarnya ada 8. 2. Mesti sebutkan. Alamak, tinggal 5 minit. Okey. Bila ada, kita kata ada pertemuan, ada perpisahan. Ketiga, bila ada sehat, mesti ada sakit. Masa sehat tu sabarnya macam mana? Masa sehat kita buat apa? Buat apa saja, makan apa saja. Susah nak sabar. Kan selalu jumpa. Makanlah. Musang king dapat murah ke, musang segala musang habis semua jadi musang. Okey, artinya dalam masa senang, masa sehat pun kita kena belajar sabar. Masa sakit lagi sabar. Maknanya terima sakit sebagai hadiah. Ni kita mungkin dah bincang dulu apa di manfaatnya. Jadi kalau yang sehat macam mana? Makanlah apa benda dia makannya? Telur setengah masak lah, exercise, jogging lah, wak-wak. Garanti ke sehat? Dah.
makanlah suplemen apa pun. Allah dah janji bila kamu jadi hamba Allah, kamu tetap jumpa sakit. Kalau tidak, kamu jadi keturunan Fir'aun. Boleh nampak? Last kali, Allah akan jumpakan masa suasana hidup yang mudah. Nak datang masjid senang tak? Senang ke susah? Senang. Apa sebab senang? Sebab boleh drive. Apa sebab senang? Kakinya sihat. Betul? Apa sebab senang? Matanya nampak, telinganya dengar. Betul? Tak maaf banyak. Last one. Bila Allah bagi senang, lawannya apa? Susah. Bila esok kaki tak boleh jalan, senang ke susah? Mata tak berapa nampak, senang ke susah? Susah. Mulut tak boleh cakap, senang ke susah? Sekarang boleh bercakap, penyusah juga. Okey. Jadi kekuatan yang kita nak angkat, Allah akan bagi 8 ini. Apa kita kata? 4 pasangan ini. Dan yang paling dibenci oleh jiwa kita 4. Apa tadi? 1, sedih. 2, perpisahan. 3, sakit. 4. Kalau jiwa kita belum mampu terima yang 4 ini, bermakna kita belum jumpa namanya sabar. Boleh ikut? Boleh dapat? Boleh faham? Yang kita nak ubah, yang nak berdamai dengan masa silam, tak nak buat macam dulu. Nak buat macam sembarang. Duha saya mesti 8. Boleh ke tak boleh? Tahajud saya mesti 10. Terpulang. Jangan terperanjat. 10 kah? Pelan-pelan lah. Mula 4, lepas tu 6, lepas tu 8. Tak payah cakap orang. Kita sekarang dapat 10. Hang dapat berapa? Tak payah siasat. Betul? Maka sampai di sini dulu pertemuan kita yang kita nak angkat, berdamai dengan masa silam. Kita tidak lagi mengulang ibadah-ibadah masa silam yang tidak membuat kita rasa lebih bahagia, lebih dekat. Yang paling utama tanda orang yang syukur ialah orang yang apa? Menerima semua nikmat dibayar dengan ketaatan. Kalau dibagi ke nikmat tapi ketaatannya koyak atau ketaatan tidak bertambah, bermakna kita belum layak jadi hamba Allah, ahli syurga. Ni kekuatan. Jangan rasa 2 cukup le, tak buat langsung. Kita 2 okey lah tahu. Dia tak ngaji langsung, saya baca Yasin, okey lah tahu. Itu tanda orang belum bersyukur. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah. Ya Allah yang Maha Kaya, ya Allah yang Maha Berkuasa, ya Allah yang Maha Kuat, ya Allah. Di doa-Mu ini ya Allah, kami berdatangan kepada-Mu ya Allah. Merayu, memohon dan merintih ya Allah agar kami diangkat. Agar kami dibolak-balik hatinya untuk menambah rasa syukur kami kepada-Mu ya Allah. Andai rasa syukur yang kami ungkapkan dengan lidah selama ini tidak diterima sebagai syukur yang Engkau kehendaki, maka dari hari ini hingga kami bertemu dijemput oleh-Mu ya Allah, jadikanlah kami bersyukur dengan apa yang Engkau kurniakan. Jadikanlah segala nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami tanpa henti ini, kami angkat dengan rasa syukur dan terima kasih tertinggi yang dibuktikan dengan segala nikmat yang Kau kurniakan, segala anugerah yang Kau kurniakan. Kami bangunkan ketaatan setinggi-tingginya. Kami tambahkan ketaatan kami setebal-tebalnya ya Allah.
agar kami benar-benar layak untuk bersyukur dengan apa yang Kau anugerahkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kami ibadah kami belum melayakkan kami menjadi orang yang bersyukur, maka hari ini kami mendatangkan kepadamu, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar kami dibimbing, ya Allah, diberi petunjuk, ya Allah, agar kami mampu menambah ibadah kami, menambah ketaatan kami, ya Allah. Tidak sekadar sama dengan dulu-dulu. Kami ingin menambah ketaatan yang lebih banyak denganmu. Kami tidak mahu lagi bersyukur hanya pada lidah kami tanpa ibadahnya, tanpa buktinya, tanpa amalnya, ya Allah. Maka bimbinglah kami, ya Allah, agar kami mampu mensyukuri seluruh nikmat yang tidak pernah berhenti ini. Nikmat yang melaut yang Kau berikan kepada kami, dan ujian yang sekecilnya yang Kau berikan kepada kami ini, kami angkat dengan rasa syukur, dengan menambah ketaatan kami, membalas semua nikmat-nikmat-Mu dengan ibadah-ibadah, sama ada yang wajib atau yang sunat, ya Allah. Hari ini juga kami menyebut, ya Allah, kami ingin jadi pengikut Rasulullah, ya Allah. Kami ingin menjadi pengikut yang diterima oleh Rasulullah dan dapat syafaatnya, ya Allah. Maka limpahkanlah rezeki kepada kami, kesempatan umur dan kesihatan kepada kami, agar kami mampu bertemu dengan hadis-hadis ke Rasulullah. Kami berazam akan mengangkat Quran dan hadis serentak. Kalau Quran di tangan kanan, hadis di tangan kiri, sebagai sebahagian dari tanda cinta kami kepadamu, sebagai tanda kami memahami dua kalimah syahadah, tanda kami memegang pesan Rasulullah bahawa kami tidak akan sesat di dunia dan di akhirat bila kami mengangkat Al-Quran dan hadis-Mu ini, ya Allah. Bukakanlah ruang sehat untuk kami mampu untuk mendalami hadis-hadis-Mu, agar dapat dijadikan bukti bahawa kami layak mengaku sebagai pengikut Rasulullah. Agar kami mampu untuk berhenti di tagah Kausar-Mu, ya Allah. Agar kami mampu untuk merasakan nikmat-Nya sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kesempatan umur, ya Allah, agar kami dapat mengangkat seluruh ibadah kami secara lebih baik, melatih kami sabar setebal-tebalnya, melatih kami menerima semua ujian-ujian-Mu, ya Allah. Maka sekali lagi di waktu duha-Mu ini, kami memohon, ya Allah, agar kami mampu mendidik anak-anak kami untuk kenal dan takut dengan-Mu, ya Allah, mengharap kepada-Mu, ya Allah, dan akhirnya mencintai-Mu, ya Allah, agar kami layak dapat doa dari mereka setelah kami berangkat. Maka tambahkan ilmu kami, ya Allah, tambahkan azam kami, ya Allah, mudahkan urusan kami, agar kami terbuka hati, terbersemangat dan kekuatan, agar anak kami benar-benar mampu dibimbing, mampu dinasihati, agar merasa nikmatnya jadi hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah doa kami hari ini, ya Allah, doa yang Engkau teredai, ya Allah. Kami juga berhajat hari ini, ya Allah, agar membantu anak kami Muhammad Afhan Hilman yang akan menduduki peperiksaan besarnya, ya Allah, untuk kerjaannya, ya Allah. Maka mudahkanlah urusannya, lapangkanlah pikirannya, kuatkanlah ingatannya, kukuhkanlah keyakinannya. Kami hanya mampu berdoa sebagai ibu dan ayah. Mudah-mudahan hasil yang diperolehinya nanti akan mendekatkan lagi dia kepada Tuhannya,
akan memudahkan lagi urusan ibadahnya, akan menambah cintanya pada keluarganya dan cintanya kepada Rasulullah, insya-Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu, terima kasih. Salam tengok muka sayang, jangan tengok tangan. Sebab muka tu nak kenal masuk syurga. Tak maaf negur lagi. Jadi sampai di sini dulu, terima kasih banyak atas kehadiran. Mohon maaf atas tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan Umi. Sekali lagi ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan umur akan datang untuk berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.